saya Matthews Felixander Layang dan rakan saya Nazli Baharudin. Hari ini kami akan membincangkan isu-isu komunikasi yang dihadapi dalam organisasi semasa Malaysia dilanda pandemik COVID-19. Bersama-sama kita ialah Dr. Ahmad Sabri bin Kasim, pengarah MARA Negeri Selangor, untuk berkongsikan pengalaman beliau berhubung isu-isu komunikasi yang timbul dalam organisasi MARA semasa pandemik COVID-19. Salam sejahtera Doktor. Terlebih dahulu kami ingin mengucapkan terima kasih atas kesudian Doktor meluangkan masa bersama kami untuk sesi temu bual ini. Doktor, seperti kita ketahui, communication merupakan satu aspek penting dalam pengurusan organisasi, agaknya tugasan dikelolakan dengan efektif dan berkesan. And then ekonomi dari itu, krisis pandemik COVID-19 yang melanda Malaysia pada tahun 2020 dengan pelaksanaan kawalan pergerakan yang dikuatkuasakan pada 18 Mac ni di seluruh negara, and then terdapat beberapa sektor terpilih yang ditutup operasinya. And then disebabkan daripada itu, disebabkan sektor-sektor ditutup operasinya. So apakah isu-isu komunikasi yang dihadapi oleh organisasi MARA ekoran daripada penutupan itu semasa pelaksanaan itu? Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, semasa isu COVID berlaku, saya merupakan pengarah di bahagian komunikasi korporat. Isu utama yang terjadi ketika COVID bukan isu organisasi semata-mata, tetapi asasnya adalah bagaimana isu ini bermula dari aspek yang lebih besar, di peringkat yang lebih besar, komunikasi di peringkat kerajaan dengan agensi-agensi kerajaan dan juga kepada rakyat. Jadi kalau kita melihat isu itu secara lebih luas, semua agensi kerajaan yang terlibat perlu melalui suatu keadaan yang baharu yang tidak pernah dilalui oleh mana-mana negara di dunia sebagaimana yang kita hadapi. Jadi apabila terjadinya masalah bermula daripada peringkat teratas sekali dalam sebuah kerajaan, sudah pasti di peringkat MARA sebagai sebuah organisasi dan agensi juga menghadapi masalah yang sama. Ketika itu tidak ada dasar yang jelas, tidak ada arahan-arahan yang jelas, sehinggalah kita katakan mungkin minggu ketiga ataupun minggu kedua daripada arahan penutupan semua sektor itu, baru wujud arahan-arahan yang kita katakan mempunyai asas. Apatah lagi ketika itu MARA berhadapan dengan masalah pembubaran Majlis MARA. Jadi kuasa tertinggi di dalam MARA juga sudah tidak wujud ketika itu. Lalu kebanyakan kuasa-kuasa yang ada dipusatkan kepada menteri, dan menteri pula baru dilantik. Jadi ketika itu asas kepada komunikasi yang terjadi pada ketika itu adalah dari segi struktur pengarahan penurunan kuasa. Itu asas yang paling besar ketika terjadinya isu COVID. Itu pertama. Yang kedua, sebagaimana kita maklum, apabila terjadinya COVID, keadaan di mana dalam masa beberapa hari selepas daripada pertukaran kerajaan, kita lihat parlimen digantung, kemudian selepas daripada itu arahan bekerja daripada rumah, penutupan semua sektor, semua berlaku di dalam masa seminggu. Apa yang terjadi pada ketika itu adalah bukan sekadar komunikasi disrupted, tetapi lebih besar daripada itu, tidak ada mana-mana rujukan terma ataupun asas perundangan yang membolehkan sesuatu perkara itu dilaksanakan. Jadi di peringkat awal apabila terjadinya isu COVID, komunikasi seolah-olah berada dalam keadaan cacah merbak. Jadi apa yang terjadi? Apa yang terjadi selepas daripada itu, bila mana staf ataupun pegawai-pegawai yang berkaitan tidak dibenarkan ke pejabat, hanya pengurusan tertinggi sahaja. Dalam masa beberapa minggu pertama, kita berhadapan dengan situasi komunikasi satu hala dengan staf, hanya bersifat linear ketika itu, dan kita mencari kaedah sebenarnya bagaimana untuk mengatasi masalah ini. Seingat saya, beberapa mesyuarat secara online kita adakan. Itu pun tidak dapat dihadiri oleh sebahagian besar daripada pengurusan MARA kerana ketika itu kita baru belajar menggunakan Teams, Google Meeting dan sebagainya. Jadi bukan sekadar masalah komunikasi, tetapi juga masalah adaptasi teknologi, medium communication, communication medium, dan juga bagaimana kita nak wujudkan
komunikasi dua hala di kalangan pengurusan tertinggi pada ketika itu dengan pengurusan, dan seterusnya di peringkat lebih bawah lagi, iaitu dengan pegawai-pegawai kita yang sekarang ini berjumlah lebih kurang 12,000 orang. Kalau masuk anak syarikat 22,000 orang di seluruh negara pada ketika itu, yang terpaksa melaksanakan pelbagai arahan secara tidak teratur. Perlu diingat, MARA bukan sekadar mempunyai pelanggan di luar daripada organisation, tetapi kita juga mempunyai pelajar-pelajar yang berada di MRSM, pelajar-pelajar yang berada di IMA dan sebagainya. COVID-19 ini juga telah mewujudkan norma baru dalam pekerjaan ya. Ini dalam kalangan staf MARA sendiri ya. So norma baru itu ialah bekerja dari rumah, work from home. Okay. So apa cabaran antara pihak pengurusan dari segi komunikasi, dalam konteks komunikasi apabila amalan bekerja dari rumah ni diadaptasikan? Work from home dia ada dua fasa. Pertama, fasa semua bekerja gembira untuk kerja work from home. Fasa kedua, apabila mereka telah exhaustive, mereka telah merasa terkurung, lalu ingin menggunakan alasan bekerja untuk keluar daripada rumah dan against dan cuba keluar menggunakan alasan kerja secara fizikal untuk keluar daripada rumah setelah begitu lama terkurung. Itu dua perkara yang berbeza. Kalau kata sesiapa yang menguruskan organisation pada ketika itu, di peringkat pertama isunya adalah lain. Isunya adalah untuk memberikan arahan bekerja dari rumah. Ketika itu semua orang berada dalam keadaan honeymoon, tidak merasakan bahawa mereka berhak duduk di rumah dan tidak siapa boleh kacau mereka. Mereka tidak faham bahawa mereka dibayar gaji. Itu situasi yang pertama. Jadi bagaimana kita uruskan perkara ini? Dasar kena jelas. Situasi ini kita clearkan. MARA dikenali sebagai satu agensi yang menyediakan pelbagai kemudahan, antaranya kemudahan pembiayaan premis perniagaan, kursus keusahawanan. Dalam berdepan dengan krisis COVID-19, penyampaian perkhidmatan awam tetap diutamakan. Jadi, apakah isu-isu atau cabaran komunikasi yang dihadapi oleh anggota kerja MARA dalam berurusan dengan pelanggan ataupun orang awam? Apakah antara langkah-langkah yang diambil dalam menangani isu-isu komunikasi tersebut? Sebagaimana yang saya sebutkan tadi, COVID merupakan satu dia bukanlah satu isu yang bersifat statik, dia evolve, dan pelbagai langkah yang diambil kerajaan, arahan-arahan kerajaan pada ketika itu juga melihat kepada keadaan semasa. Walaupun di sana wujud pandangan mengatakan bahawa ada berkaitan political issues dan sebagainya, tetapi kita ketepikan itu, kita melihat bahawa wujudnya inkonsistensi di dalam beberapa perkara. Okey, sebelum kami mengakhiri temu bual ni doktor, apakah pandangan peribadi doktor ya mengenai pentingnya komunikasi dalam organisasi bila kita berhadapan dengan sebarang krisis? Krisis ni bukan satu perkara yang sesekali. Kita melihat apabila anda berada di sebagai pengurus ataupun sebagai peringkat pengurusan di sesebuah organisasi, komunikasi krisis adalah perkara harian yang kita laksanakan. Cuma bagaimana the quantum dan juga level of crisis itu mungkin berbeza dan sangat berbeza daripada satu isu ke isu yang lain. Asas kepada pengurusan krisis adalah a good communication. Terima kasih doktor di atas penjelasan dan sama yang diberikan. Sekian dahulu daripada kami. Terima kasih doktor. Terima kasih banyak doktor.